الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minggu lepas saya berprogram dengan Imam Muda Fakhrul. Ketika mana dia bercakap, saya mendengar dalam ucapan dia cerita satu perkara yang saya tidak pernah dengar sebelum ini. Di antara benda yang dia cakap tentang tanda-tanda orang yang hampir dengan mati. Kalau ada tanda ni, maksudnya dia dengan kematian itu sangat-sangat dekat. Kalau malam, mungkin tak sempat sampai pagi. Kalau pagi, mungkin tak sempat sampai malam. Tanda kematian ini kita biasa dengar, tetapi apa yang disebut oleh Imam Muda Fakhrul, itulah kali pertama saya dengar. Tandanya ialah bila kita berada dalam majlis ilmu, ustaz bagi salam, kita berat nak jawab. Maknanya dekat nak mati lah tu. Bila diberi salam, kita rasa berat nak jawab. Kalau jawab pun bunyi ke dalam ni, hampir-hampir lah tu. Cuba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut mati rupanya wazir. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Al-Fadil Tuan Imam, pengerusi surau, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya tidak keseorangan. Kita sama-sama menanti kehadiran sahabat saya Samsul, Datuk Yusuf Aslam, yang dalam perjalanan tadi sebelum solat dia bergerak daripada melawati Ampang, dan sebelum saya datang ke depan ini saya telefon, dia kata lebih kurang 15 minit, jadi tak lama lagi lah sampai. Tuan-tuan pun bukan nak tengok saya sebenarnya, cuma saya mengisi ruang masa yang ada. Dan ini merupakan program kami kali yang kedua selepas di Sabak Pernam, dan insya-Allah saya balik daripada Mekah nanti kami akan bersama di Masjid Ulu Klang, Masjid UK, di UK Ulu Klang, Masjid Al-Ridwan, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak benarkan penganjur tulis dalam banner ataupun iklan
forum perdana, kuliah dan sebagainya. Sebab kami bukan berforum, kami bukan berkuliah, tetapi sekadar sembang santai. Sebab Syamsul dia tak nak bila keberadaan dia di surau dan masjid ataupun tempat-tempat yang macam ni, dia tak nak nanti timbul fitnah. Apa fitnahnya? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba nak jadi seorang ustaz. Oh, dia tak nak itu. Jangan panggil dia ustaz. Jangan, dia tak nak. Ni pun berkali-kali dia tanya program ini dalam surau ke luar surau. Saya kata dalam. Dia tak nak sebenarnya. Tapi saya meyakinkan dia, dan insya-Allah dia akan bersama-sama. Malam ini sekadar sembang dia, berkongsi apa yang dia ada, berkongsi apa yang dia rasa, berkongsi selepas mana dia terbitkan satu filem Munafik. Dan itu yang tuan-tuan nak dengar sebenarnya. Betul? Betul ke tidak ni? Tuan-tuan cakap tipu munafik, tuan-tuan. Munafik satu dah ada, tuan-tuan jangan jadi munafik dua. Saya sebelum ni tuan-tuan, saya jarang tengok filem. Tengok waktu sempat je. Waktu tak sempat, saya tak tengok. Tetapi filem Munafik ini saya tengok, dan saya minta jemaah saya supaya tengok. Pelik tuan-tuan, bukan takat tengok, suruh orang pergi tengok. Kalau tak tengok, munafik lagi. Sebab kita memuji, kita puji filem dia, kita puji tentang apa yang dia pamerkan, tontonkan kepada masyarakat. Tuan-tuan, filem tersebut saya boleh katakan kalau pun tak 100%, 99% menepati syariat. Tidak ada tidak ada pegangan tangan antara lelaki dan perempuan, tidak ada pendedahan aurat, cuma sekali je nampak kaki. Sekali itu je. Nampak kaki, tak pakai stokin, bukan tak pakai seluar. Tak pakai stokin je. Belakang sana pun berapa ramai yang tak pakai stokin. Itu je satu. Kaki merupakan aurat, cuma yang itu dia kata terlepas pandang. Tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan benda ni juga mengajar kita bahawa munafik bukan sekadar apa yang kita faham, apa yang kita baca, iaitu tanda-tanda munafik ada 3. Kan biasa kita dengar ya, bila bercakap dia bohong, bila berjanji dia tak tepati, bila bagi amanah dia khianat. Daripada kecil kita hafal yang tu. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup seorang muslim dalam keadaan berpura-pura juga dianggap munafik. Hidup seorang muslim berpura-pura dengan manusia juga dianggap munafik. Apatah lagi kalau berpura-pura dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau berpura-pura dengan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya benda-benda yang berkaitan dengan soal ibadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia kata saat ini dia sampai dia terjah masuknya. Dia akan gangster, tuan-tuan. Ini tak sampai lagi, kita tunggu ni, kita tunggu. Dia kata saat lagi tak pada kata ustaz bulan dulu, saat lagi dia sampai dia terjah masuk. Jaga-jaga lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Munafik itu ada dalam diri kita. Sifat munafik itu ada dalam diri kita, yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah yang dibaca oleh Ustaz Adam dalam cerita tu. Sampai dah tengok dah? Angkat tangan. Sampai dah tengok dah filem tu? Tak apa, tak payah malu. Aku pun tengok. Siapa dah tengok? Warak semua orang sini. Kalau tu imam tak tengok tu okey lagi lah. Ni tuan-tuan pun tak tengok lagi. Allah. Tak apalah. Allah Subhanahu wa taala sebut
asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang ada sifat munafik itu ataupun dalam dirinya ada sifat, ada perangai munafik itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di akhirat nanti Allah taala akan siksa di bawah sekali, api neraka di bahagian bawah sekali, jadi bahan bakaan api neraka. Sebab munafik ini dia jahat. Dia dengan kafir jelas. Kafir ni jelas, kita tengok oh dia orang kafir jelas. Tapi munafik ini tuan-tuan, dia berpura-pura. Dia menunjukkan keislamannya dan dia menyembunyikan kekufurannya. Ataupun kita boleh sebut dalam dua muka. Depan kita cakap begini-begini, belakang kita buat begini-begini. Allah Ta'ala kecam manusia yang ada sifat ini melalui surah Al-Munafiqun. Muka surat yang pertama, surah Al-Munafiqun, daripada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Allah Ta'ala kecam dan Allah Ta'ala cerita bagaimana ciri ataupun sifat orang yang disebut sebagai munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ni zaman Nabi SAW. Di Mekah tidak ada lagi orang munafik, tapi di Madinah muncul orang munafik. Munafik ini akan muncul ketika mana Islam kuat. Dia berpura-pura untuk bersama dengan Islam. Allah Ta'ala sebut idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang orang munafik di depan Nabi, bila di depan Nabi dia kata apa? Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami pun bersaksi bahawa Muhammad ni Rasulullah. Kami pun bersaksi Muhammad ni Rasulullah. Depan Nabi dia sebut lagu tu. Tetapi belakang Nabi, dialah yang merancang untuk memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam filem yang saya maksudkan tuan-tuan, ada ciri-ciri ini. Berwatakkan bagus, ahli surau, ahli masjid yang munafik ni. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di belakang manusia lain, dialah yang merancang untuk memusnahkan kehidupan manusia dengan sifat tamak yang ada kepada dia. Dia merancang untuk merosakkan orang lain di belakang orang tersebut. Ini yang disebut sebagai munafik. Depan Nabi, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami pun beriman kepada Nabi. Kami pun bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah. Tetapi belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah yang merancang untuk memusnahkan orang Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi tuan-tuan, kadang-kadang sikap yang ada dalam diri kita yang kita tak perasan bahawa itu adalah sikap ataupun ciri seorang yang munafik. Allah Ta'ala sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sambungan ayat tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita lagi, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Datanglah benda ni ada ke tidak dalam diri kita? Wa idza qamu ila salat qamu kusala yura'una nas. Apa dia? Wa idza qamu ila salat, apabila mereka bangun untuk mendirikan salat, apabila masuk waktu salat, qamu kusala, dia bangun dalam keadaan rasa malas nak buat ibadat. Bila masuk waktu, bila dengar azan, wa idza qamu ila salat qamu kusala, dia bangun dalam keadaan malas. Malah dia tak sama macam mana nak makan. Oh, nak makan dia cepat, dia laju, dia pantas, on time kalau makan. Tapi kalau sembahyang, dia rasa nak tangguh, dia rasa tengok jam awal lagi, dan macam-macam. Tuan-tuan, orang macam ni Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebut di antara ciri orang munafik,
dia bangun untuk mendirikan salat, bangun dalam keadaan yang malas. Kalaupun dia pergi, kalaupun dia bangun, kalaupun dia mendirikan salat, kalaupun dia pergi masjid, kalaupun dia pergi surau, yura'unan nas, dia pergi itu sebab nak tunjuk kepada orang. Dia pergi itu sebab nak tunjuk kepada orang. Selagi orang kata dia tak pernah nampak muka dia tu duduk sebelah surau dia. Surau mana? Surau mandi. Aku tak pergi tak boleh lah, aku AJK. Aku tak pergi tak boleh lah, rumah aku dekat dengan surau. Selagi kalau aku tak pergi, orang kata dia pergi itu sebab nak tunjuk kepada orang. Yura'unan nas. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Maidah. Kalau dia pergi untuk menunaikan salat, dia pergi bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. Yang ni tuan-tuan, kita boleh nilai diri kita sendiri. Cuba kita muhasabah dan kita tengok diri kita. Waktu kita salat seorang diri di rumah dengan kita salat di surau ataupun masjid, bagaimana keadaan salat kita? Kalau nak pergi surau ataupun masjid, Masya Allah, pakai punya lawa, siap gosok baju, butang sampai ke tekak. Jalan ni pijak semua pun tak mampu. Nak keluar rumah tu pastikan dulu kain plekat dengan baju Melayu warna matching masuk elok. Kalau baju Melayu tu warna hijau, kain plekat mesti ada hijau sikit-sikit. Kalau tak semua pun petak-petak hijau. Kalau baju Melayu biru, maka kain plekat pun ada biru sikit-sikit. Tak banyak pun garisan warna biru pun tak apa. Begitu juga kalau warna merah, dia mesti matching masuk. Bini pastikan kat pintu, okey ke tidak abang nak pergi ke surau masjid ni? Gosok baju tajam tepi ni. Kalau baju Melayu warna biru, kain plekat warna hijau, bini tegur abang tak masuk. Biru dengan hijau tak masuk bang, tukar balik. Jalan Masya Allah, naik tangga satu-satu. Kalau kat rumah 3 sekali langkah. Tangga masjid satu-satu, sambil pegang aspek. Sampai pintu masjid berhenti sekejap. Saktah. Kalau dalam baca Al-Quran ada saktah. Saktah ni berhenti suara, nafas tak berhenti. Maksudnya bila dia sampai kat pintu masjid, dia berhenti sekejap baca doa. Sebab ada doa ke atas tu. Langkah kaki kanan masuk masjid. Duduk sah depan sekali, sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tahiyatul masjid dengar azan, jawab satu persatu. Habis azan, sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat. Lepas sembahyang qabliyah tuan-tuan, sembahyang wajib ni, sembahyang fardu duduk depan sekali belakang imam. Habis begitulah dengan zikir wiridnya. Kemudian solat ba'diyah. Kemudian balik nak keluar langkah kaki kiri, baca doa dulu. Punya tertib waktu sembahyang di surau dan masjid, kopiah tak tinggal. Kopiah ni 18 kali tengok cermin. Ni saya atas ni tak sama ke tidak? 18 kali tengok cermin. Atas tengok dah. Nak turun ada cermin tingkat, tengok lagi. Sampai kat bawah ada cermin kat pintu, tengok lagi. Begitulah tertib dan cantiknya waktu solat di surau dan masjid. Tetapi tuan-tuan, kalau solat seorang diri rumah, kalau solat seorang diri rumah tuan-tuan, ada tertib macam tu. Ada ambil baju Melayu, kain plekat dengan baju Melayu, ada matching masuk. Sopan balut ke tidak? Kopiah pakai ke tidak? Tuan-tuan, kalaulah keadaan solat di surau masjid tertib cantik begitu, tiba-tiba solat di rumah hanya ala kadar, baju pun kadang-kadang tak sempat, kopiah saya cerita lah, baju pun kadang-kadang tak sempat, kain plekat
gulung-gulung tengok bawah sikit pada lutut, angkat takbir terus. Maknanya di masjid tadi kamu nak tunjuk kepada siapa? Dan di rumah pula kamu nak tunjuk kepada siapa? Kalau di masjid ada Allah, kamu nak tunjuk kepada Allah. Adakah di rumah kamu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada? Tetapi kalau begitu keadaannya, seolah-olah kamu solat di surau dan masjid yang cantik lagi bergaya itu bukan kerana Allah, tetapi yura'unan nas, kamu nak tunjuk kepada manusia. Kamu nak tunjuk kepada orang ramai bahawa kamu solat, kamu pakai cantik, kamu pakai macam ni, kamu buat macam ni. Sebab apa? Sebab di rumah kamu berbeza sangat-sangat. Ini di antara ciri-ciri orang munafik. Di antaranya lagi tuan-tuan, sebelum nanti ketibaan, hidup dia penuh dengan kepura-puraan. Nak datang ke surau masjid, Masya Allah, pakai tudung labu. Tudung labu bukan kata sampai bawah pada dada, tuan-tuan, sampai kat lutut. Dia punya tudung telekung dia sampai kat lutut, telekung nak semayang. Tetapi tuan-tuan, waktu dia rebut tudung Sarina, dia salah seorang apa pun. Yang rebut tudung Sarina, dia salah seorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bukan sekadar menipu Allah, kita bukan sekadar menipu manusia, bahkan kita menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai tuan-tuan masyarakat kita bila sampai saja di surau masjid terus ambil tudung pakai sebab nak masuk surau. Habis bayar, dia keluar daripada surau, dia keluar daripada masjid, dia tanggal semula tudung dia tadi, dia bubuh dalam beg, dia start kereta balik. Tuan-tuan pernah tengok ke tidak benda macam ni? Terjadi ataupun tidak? Waktu nak sembahyang, telekung dia sampai kat lutut, tetapi waktu nak direjam, telekung dia atas daripada dada. Dia nak tayang dada dia ke orang. Ini orang perempuan. Ini orang perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang benda ni pun kesilapannya pada AJK surau dan masjid. Tuan-tuan perasan ataupun tidak, kadang-kadang masjid dan surau ni ada buat signboard zon larangan, zon menutup aurat. Dah tengok ke tidak? Kita pergi surau masjid, ada satu signboard kat luar nak masuk tu, dia tulis zon menutup aurat. Betul? Betul ke tidak? Tapi rasanya sini tak ada, ke surau ni tak ada. Ini saya cerita surau lain. Saya tak pernah sampai lagi, ni kali kedua saya sampai tu pun tak perasan. Tuan-tuan, ini satu kesilapan. Ini satu kesilapan. Apa silapnya? Kita mengajar masyarakat kita supaya menganggap bahawa menutup aurat ini ada zon-zon tertentu. Maka waktu kamu masuk zon ini, maka kamu kena tutup aurat. Luar daripada zon ini, terpulang kepada kamu. Tuan-tuan pernah pergi satu-satu tempat dan tulis zon larangan merokok. Maka bila sampai di situ, memang tak isap hukum. Memang tak isap hukum. Tetapi bila dia keluar daripada zon tersebut, dia akan isap hukum. Dan signboard tadi tuan-tuan, bukan orang besar, bukannya para muslimat dan muslimin saja yang tengok, anak-anak sekolah juga tengok. Dia terdidik sejak daripada sekolah, daripada kanak-kanak, bahawa menutup aurat ini ada zon-zon tertentu. Maka tuan-tuan, kalau ada benda ni, buang. Nak cantiknya tulis, tutuplah aurat walau di mana anda berada. Itu lebih cantik. Itu lebih cantik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala perintah orang perempuan supaya menutup tak sama dengan orang lelaki? Sebab tuan-tuan, orang perempuan cantik. Tidak? Orang perempuan ni cantik. Walaupun ada yang kita tengok tak cantik, orang lain tengok cantik. Tak lawa dia tu. Kamu kata tak lawa, orang lain kata lawa. Macam bini kita tuan-tuan. Bini kita kata lawa lah bini aku. Bini aku paling lawa sekali. Tidak? Tapi orang lain tengok, kawan kita tengok, tak lawa.
Maksudnya tuan-tuan, orang perempuan ni lawa. Kalau kawan ni tengok tak lawa, kawan ni tengok lawa. Sebab itu bila lawa tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah supaya tutup, tak sama macam orang lelaki. Orang lelaki tak apa, nak tayang rambut dia tak ada masalah, nak tayang lengan dia tak ada masalah. Tuan-tuan, saya alu-alukan kedatangan lelaki pujaan tuan-tuan. Samsul lah, cepatlah Samsul ya, aku tak dapat tadi. Baik. Okey, lega aku tengok mindset ni. Okey tuan-tuan, nak sambung sikit lagi, saya nak bagi kepada dia. Saya persilakan Samsul atas. Okey, tak sikit lagi saya nak habiskan tadi. Orang perempuan ni lawa, tak sama macam orang lelaki. Samsul main tak pakai tudung tak apa. Bayangkan kalau Allah Ta'ala perintah, kami pun kena tutup sama macam orang perempuan. Bayangkan Samsul pakai tudung. Itu dia. Kalau saya tuan-tuan, lagi lawa. Tuan-tuan, orang perempuan lawa. Sebab tu Allah Ta'ala perintah tutup. Surat rambut orang perempuan didedahkan kepada yang bukan mahram. Tuan-tuan, ribuan tahun dalam api neraka. Orang perempuan mana ada rambut surat? Orang perempuan tuan-tuan, mana ada rambut surat? Malam pertama kita lepas nikah, geram ni nak tengok dia, nak rambut dia. Habis bayar sunat, dia kurang apa semua. Takkan dia buka kita dulu rambut dia, dah rambut surat. Mana ada orang perempuan macam tu? Kalau surat ribuan tahun dalam api neraka, ini kan pula kalau banyak. Betul orang perempuan lawa, lengan orang perempuan lawa, Allah Ta'ala suruh tutup. Orang perempuan pakai kain belah, bukan kata siapa imam pun tengok. Pakai kain belah jalan kiri kanan, kita pun tengok je tuan-tuan. Tapi kalau tu imam pakai kain pelikat belah sampai kat paha, ada kita nak tengok. Tuan-tuan dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita jangan ada sikap munafik dalam diri, berpura-pura dengan manusia dan berpura-pura dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang berpura-pura ni, orang munafik ini tuan-tuan, tempat dia di bawah sekali dalam api neraka. Tuan-tuan dan rahmatullah, Syamsul dah ambil nafas tuan-tuan. Saya nak terus kepada beliau sebab tuan-tuan nak dengar mukaddimah daripada dia. Bila tengok muka dia, tuan-tuan terbayangkan filem tadi. Ada yang dah tengok, ada yang tak tengok. Saya nak Syamsul bagi tahu kepada tuan-tuan, cerita kepada tuan-tuan bagaimana dia boleh mencetuskan idea untuk buat filem tersebut, dengan siapa dia berjumpa. Tuan-tuan ingat senang nak buat benda tadi. Dan benda tadi lain daripada yang lain. Kalau kita tengok daripada logiknya, mesti tak dapat sambutan. Sebab dia tak macam KL Gangster, dia tak macam Bosya. Ni filem ni, ni memang kaki masjid jadi tengok ni. Tuan-tuan jangan anggap begitu. Saya nak serah kepada beliau. Ikutlah dia nak cakap lama mana. Sebab kami berdua je tuan-tuan. Ikut kami ya. Siapa nak balik silakan. Siapa nak tunggu. Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Surau Al-Mahdi. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih kepada Ustaz kita yang banyak cakap ni. Terima kasih. Sebenarnya saya selalu menerima undangan kepada surau pihak macam-macam lah untuk memberi berkongsi rasa, berkongsi pengalaman pada anda semua. Saya terus terang, saya agak keberatan sebenarnya kan untuk berada di hadapan saudara kan. Sebab yelah, saya rasa tak layak, saya tak nak je kan, tak. Tapi tak apalah, mungkin ada kebaikan, ada ibrah lah. Mungkin terutamanya lah saya abang-abang golongan muda kan, adik-adik. Saya pun dah tua dah, umur 32 tahun kan, kubur dah kemari tu. So terima kasih alhamdulillah. Dan okeylah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak tahu kan. Tak bermakna saya berada di depan ni saya betul-betul saya adalah saya sama dia. Anda lihat di dalam filem munafik itu adalah filem kan. Jadi kita tak tahu rahsia Tuhan, mungkin di kalangan kita semua ini. Dan
saya lah yang paling berdosa di sini, saya lah yang paling hina sekali. Dan apa yang saya bakal katakan kan, tarbiyah mungkin yang apa yang saya nak katakan ini bukan untuk anda semua saja, terutama ini diri saya. Ustaz kan, saya percaya apabila kita memberi nasihat dan apa nasihat kita pasal agama, dia berbalik pada diri kita juga, Ustaz kan. Jadi di sini saya terkejut juga tadi Ustaz kita pasal munafik tak habis-habis ni. Anak pasal bila kan, tapi itulah dia kan. Alhamdulillah lah. Dia kenapa saya rasa ingat bila munafik ni? Kenapa kan? Segalanya saya kan macam-macam nak jawab dalam media kerana itu dan ini, tapi okey, hari ini saya cuba renung balik kan. Rahsia ni bila munafik itu kerana ujian. Ujian yang Allah turunkan kepada saya, kepada semua. Dan ramai yang salah sangka mungkin menganggap ujian saya hanyalah kebocoran filem saya dan kerugian jutaan ringgit. So bukan itu sahaja sebenarnya ujian. Ada ujian-ujian lain yang dalam masa yang sama saya tak tahu kan, dalam hidup saya. Suatu itu ditimpa musibah, macam musibah saya tak tahu kenapa ni kan. Saya terkejut. Mungkin saya terkejut kerana sepanjang hidup saya kan, kita kadang-kadang manusia ni saya rasa apabila kita sentiasa hidup dalam keseronokan, kita lupa Ustaz kan. Jadi bahaya juga kita hidup sentiasa dalam keseronokan itu, bahaya juga. Bukanlah orang kata orang yang seronok, tak boleh. Islam tidak memusuhi hiburan Ustaz, betul tak? Yang penting kita tahu apa itu hukum hakam kan, ada batasnya, boleh berhibur. So balik pada cerita saya tadi, mungkin hidup saya ni lancar kan. Jadi biasalah ujian yang saya nak sebut. Bila macam tentang ujian, kerana ujian itulah saya mula nampak dunia ni dari perspektif yang berbeza Ustaz kan. Kerana ujian itu, bila bicara tentang ujian di dalam Al-Quran, Allah ada sebut, saya tak pasti ayat mana Ustaz, tapi saya ingat mana ni, kalau saya ingat nanti kan. Kami telah hantar kepada umat-umat sebelum kamu. Kami kenakan kepada mereka keperitan, susah dan sakit. Mudah-mudahan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baru sikit je kan, segala jawapan kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Kan? Saya terus terang sebenarnya saya jauh dengan Al-Quran. Al-Quran ada. Dia berbeza dengan apabila kita baca Al-Quran, berbeza dengan kita faham Al-Quran. Jadi lebih baik kita baca dan faham. Faham itu pun jaga-jaga juga, bahaya dengan talbis iblis. Kita perlu ada guru kan. Jadi tak apalah saya tak nak cerita saya belajar macam mana, tapi balik kepada ayat tadi kan. Jadi nampak dengan ayat itu kenapa Allah turunkan ujian kepada saya. Saya ini ditakdirkan menjadi seorang pengarah filem kan. Kan Ustaz ditakdirkan menjadi ustaz. Setiap orang ada ujiannya. Tak kisah penjual goreng pisang ke, jutawan setinggi mana, top chef mana, dia mesti ada ujian kan. Allah turunkan ujian kepada kita untuk kita tunduk kepada dia kan. Dan manusia, biasalah kita selalu mendengar kata-kata orang tentang kan, saya pun pernah keluar kata dah susah tu ingat Tuhan kan. Biasa tu manusia. Ramai orang yang mula mengenal Allah sewaktu dia susah. Jarang orang mengenal Allah apabila dia senang, mengingati Allah apabila dia senang. Jadi saya rasa benda ini susah untuk saya, apa yang saya lalui ini susah untuk saya huraikan secara terperinci, tapi insyaAllah tuan-tuan boleh faham, terutama mereka yang pernah melalui ujian dalam hidup. Dan ujian ini kadang-kadang sampai tak kita bersyukur. Bukan kita minta bala, tak kan. Kalau kita, waktu itu saya kata tadi, kalau kita faham, kadang-kadang kerana ujian itulah seseorang insan itu belajar pergi, kerana ujian itulah dia pergi masjid kan? Kerana ujian itulah dia mula solat, kerana ujian itulah dia mula buka Al-Quran, mula bersedekah, kerana ujian itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kesian kat kita sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala kesian kat kita sebenarnya. Dia sayang kat kita. Dia nak selamatkan kita sebenarnya daripada azab yang pedih yang dia nak selamatkan kita. Jadi itulah kalau kita renung pada kehidupan ini, ujian itu berbeza-beza dan ujian itu mempunyai 1000 hikmah. Cuma berbalik pada kita, apa yang kita mahu cari, ke mana kita nak pergi dengan ujian itu. Ada insan, setiap orang lain-lain kan. Brother semua kan, setiap orang lain-lain. Ada orang yang mungkin lembut hatinya
apabila dibacakan ayat Quran mungkin dia insaf. Ada orang yang begitu, alhamdulillah Ustaz. Ada orang yang dia kuliah, mungkin dia akan jadi manusia yang lebih baik. Tapi ada orang yang hatinya keras mungkin, kan? Saya tu kan, jumpalah Tok Syekh mana pun, kan, bacakanlah ayat Quran berapa juzuk kat dia, macam tu juga dia. Lalu Allah turunkan ujian kepada dia, kan? Tak lain tak bukan supaya Allah mahu kita kembali kepada dia. Itu dia. Panjang ni saya cakap. Dan selagi apa lagi? Lagi apa lagi saya cakap tentang ujian, sabar, tentang kesabaran kita dalam Al-Quran tu. Saya ni tak pandai, saya tapi tak silap saya di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni panjang, macam-macam. Kita orang mukmin, kita orang kafir, kita orang munafik, banyak panjang juga. Tapi kalau bicara tentang sabar, kan, pasal ujian Allah ni banyak berkaitan dengan sabar, Ustaz, kan. So dalam surah Al-Baqarah saya tak pasti ayat yang mana. Dalam surah Al-Baqarah, berikanlah perkabaran yang gembira kepada orang-orang yang sabar, kan. Jadi siapa orang yang sabar ini? Orang yang sabar ini orang-orang apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian, musibah kepadanya, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Pada kita ni mana biasa dalam masyarakat, terutamanya adik-adik lah, kan, yang dah tahu alhamdulillah, kan, adik-adik kita mungkin sebut inna lillahi meninggal. Bukan, kadang-kadang kita benda-benda kecil ya, apa saja musibah, kita sakit, kita demam apa, abang akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Kita semua dari Allah dan kepadanya lah kita kembali, kan. Jadi itulah dia, kita perlu melihat kehidupan ini dari dimensi akhirat, kan. Saya pun masih lagi bukan senang, syurga itu bukan orang, bukan senang. So kita cuba mengejar itu perlu. Ya, kalau kita hanya menganggap, kalau seorang insan itu menganggap kehidupan ini semata-mata akan berakhir sewaktu dia mati, kita akan sentiasa hidup dalam kesedihan, Ustaz, kan. Dalam hidup ni biasalah kita akan ditipu oleh orang, mungkin orang hutang duit dengan kita, kan. Kita orang Islam kan, kita bukan orang jahat, takkan orang hutang kita, macam mana kita nak buat ni, kan? Takkan kita nak pukul, nak bunuh dia pula, kan. Kita orang ada agama juga. So macam mana kita nak elakkan daripada hati kita ni rasa susah orang tipu kita? Tak apa, saya kata tadi, lihat dunia ini dari dimensi yang akhirat, dari dimensi akhirat, insyaAllah. Sebab kita tahu apabila kita mati, itu bukan titik akhirat, misalkan hidup yang hakiki. Ada satu lagi kehidupan yang hakiki di akhirat itu. Segala-galanya akan terjawab, segalanya akan terjawab di sana, kan. Allah Maha Adil, kan. Kalau kita susah, kalau kita berdoa kepada Allah, mungkin kita nak jadi ialah orang senang, mungkin orang kaya, kita berdoa, kan, orang kaya. Kalau kita tak dapat di dunia, Allah akan bagi kita di akhirat, kan. Semuanya bersebab, semuanya. Kita bukan nak cakap orang jutawan itu tak bagus, tak ada, kan. Islam tak melarang kita untuk dengan kemewahan. Islam tidak memusuhi kekayaan, kan. Kita perlu berusaha, kan, bagus benda tu. Tetapi kita harus ingatlah, kan, bahawa segala-galanya daripada dia, kan, usaha. Tak ada benda lain yang menghalang seseorang manusia itu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kesombongan diri dia sendiri, kan. Itulah dia. Saya tak tahu siapa saya ada gitu. Okey, baik tuan-tuan, itu mukadimah baru tu. Itu baru mukadimah, tuan-tuan. Dia belum start enjin lagi. Sekadar pengenalan beliau tentang apa yang dia nampak dan apa yang dia lihat dan boleh kongsi dengan tuan-tuan. Sebab tu saya sebut tadi, saya tak bersetuju untuk program ini kita letak ceramah perdana kuliah, tidak. Sebab Syamsul tak nak timbul fitnah. Dia telah menjadi ustaz, tidak. Sekadar sembang-sembang santai. Dia ada pengalaman dia, kita ada pengalaman kita, maka kita kongsi bersama untuk mendapat yang lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, suka untuk saya sebut tentang apa yang diungkapkan sebentar tadi, iaitu tentang kita melihat dimensi akhirat. Apa yang kita buat di dunia ni, tuan-tuan, dia tidak akan habis sekadar di dunia, kerana kita akan berpindah kepada alam yang lain, iaitulah alam akhirat. Bermula alam akhirat itu daripada alam barzakh. Tuan-tuan, sungguh seperti mana yang disebut, manusia akan ingat kepada Allah
ketika mana diuji. Tuan-tuan, mulut kita akan menyebut Allah, Allah, Allah waktu bila tuan? Waktu bila? Waktu sakit. Jujurlah kita sebut bahawa lidah kita akan ringan menyebut Allah, Allah, Allah adalah ketika sakit. Kita mengeluh, Allah sakitnya kepala. Tapi waktu dapat duit tuan-tuan, wow dapat duit. Wow tuan-tuan, kok kita nak sebut Alhamdulillah dapat duit. Jarang kita dengar macam tu. Kita akan ingat Allah waktu kita diuji. Waktu kita diuji, waktu itulah kita kerap datang ke surau masjid sembahyang. Jumpa Tok Imam, Mam, boleh ke tidak buat sembahyang hajat. Waktu bila? Waktu kita diuji. Waktu bila doa kita paling khusyuk dalam waktu bila? Sampai menangis-nangis tuan-tuan. Waktu kita diuji. Ya Allah, tuan-tuan berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Waktu kita diuji. Tapi waktu kita mendapat kesenangan, waktu itu tuan-tuan bukan tidak ada, tetapi jarang sekali orang senang akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu senang dia ingat nak enjoy. Tapi waktu susah dia akan cari masjid, dia akan cari surau, dia akan kuat solat sunatnya, dia akan kuat berdoanya, dia banyak ingat kepada Allah, banyak istighfar. Waktu itu dia mula ingat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, seperti yang disebut, kadang kita tak pandang kepada kehidupan akhirat dan kita menyangka bahawa hidup kita sekadar di dunia. Sebab itu tuan-tuan, kita akan jumpa manusia ni, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat duit, untuk mendapat habuan untuk hidup. Dia bekerja daripada pagi sampai ke malam tuan-tuan, semata-mata dia tak nak hidup susah, dan dia tak nak ahli keluarga dia, anak isteri dia hidup dalam keadaan susah. Maka dia sanggup bekerja untuk menjamin masa depan mereka senang. Betul ke tidak tuan-tuan? Daripada pagi keluar pergi pejabat, balik petang tuan-tuan maghrib baru sampai, malam jual burger pula tuan-tuan. Kalau tak pandai buat burger tuan-tuan, dia jual CD, dah lah jual CD, cetak rompak pula tu. Tuan-tuan, asal dapat duit, asal benda jadi harga. Kenapa tuan-tuan? Dia tahu bahawa kalau tidak ada duit, keluarga dan anak-anak akan hidup susah. Maka dia tak nak kehidupan susah. Dia takut dengan kehidupan susah. Dia tak nak. Tetapi tuan-tuan, kenapa kita tak pandang akhirat? Berapa ramai yang sanggup bangun pagi untuk akhirat dia? Berapa ramai yang sanggup bekerja untuk akhirat dia? Berapa ramai yang menjadikan kehidupan dia daripada pagi sampai ke malam sebagai satu ibadah? Berapa ramai? Sedangkan kehidupan seorang mukmin itu merupakan ibadah. Kehidupan seorang mukmin itu satu ibadah. Habis itu macam mana ustaz? Takkan bangun tidur nak turun duduk atas sejadah pegang tasbih? Tak perlu. Kalau boleh buat lagi okey. Tapi kalau tak boleh nak pegang tasbih, tak boleh nak duduk atas sejadah, tak perlu. Kita boleh buat ibadah. Apa ibadahnya? Tuan-tuan, bangun awal sebab nak solat. Ibadah ke tidak? Kita bangun awal pagi tuan-tuan sebab nak solat subuh. Bukan sebab nak tengok bola, sebab nak sembahyang subuh. Ibadah ke tidak bangun awal itu? Kita lompat daripada katil turun ke bawah tuan-tuan, londek ke plekat. Kalau lagi yang londek ke plekat bulat lagu tu tuan-tuan, kita lompat pergi. Orang perempuan adalah pengalaman ni, sebab orang lelaki dia lompat tinggal bulat lagu tu, dia tak sanggup dah orang perempuan pergi sidai. Betul tak orang perempuan? Betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Jangan jadi munafik berpura-pura. Tuan-tuan, kita tinggal macam tu je. Kita masuk dalam bilik air. Tuan-tuan, kita melangkah kaki masuk bilik air, kita melangkah kaki kiri dulu. Ibadat ke tidak? Ibadat. Masuk dalam bilik air, kita duduk untuk kencing. Ibadat ke tidak kencing dalam keadaan duduk? Ibadat. Melainkan kalau kencing berdiri. Kencing berdiri bukan ibadat. Kencing berdiri tuan-tuan, hukum dia makruh. Kalau tidak ada apa-apa sebab, kencing berdiri hukum dia makruh. Tak ada apa-apa sebab. Nak kata dia pakai seluar jeans ketat, tak, dia londeh habis. Nak kata dia perut besar tuan-tuan, badan besar payah nak duduk, tak, dia sadar macam
pandang makruh ni Allah Ta'ala benci. Bila Allah Ta'ala benci, tuan-tuan, bayangkan bagaimana kita nak balik bertemu dengan Allah Ta'ala nanti. Dalam keadaan Allah Ta'ala benci. Kita balik rumah pak mentua kita. Kalau pak mentua kita benci, tuan-tuan, seronok ke tidak? Sebagai contoh, tuan-tuan, Haji itu pak mentua saya. Contoh je lah ni, Haji yang putih itu pakai sebab semua tu pak mertua saya. Contoh ni, contoh. Tapi kalau contoh pun dah sebut 2-3 kali kat tempat tu imam kat depan ni, dia boleh jadi suruh. Tapi kalau jadi suruh takkan tak nak saya ni. Kalau tak nak saya pun, tuan-tuan, ni Syamsul ni dia kosong lagi 3. Saya belum kahwin lagi. Saya belum kahwin lagi. Yang lagi itu belum lagi. Ada peluang insya-Allah. Tuan-tuan, kalaulah haji ni pak mentua saya balik daripada jauh, mai balik rumah pak mentua, tiba-tiba sampai pak mentua saya dan tuan-tuan, salamnya saya pun tidak. Salam pun tidak, ajak makan pun tidak, sembang pun tidak, tengok muka pun tidak. Dalam masa yang sama, kita tengok pak mertua kita ni duk layan orang lain. Ajak makan, ajak sembang, beli hadiah bagi. Lama tak tengok menantu pula handsome. Tuan-tuan, lakon filem pula Ustaz Adam lagi. Oh tuan-tuan, tuan-tuan, kita tengok keadaan macam tu, sakit hati ke tidak? Seronok ke tidak, tuan-tuan? Tak seronok. Lala tu juga kita nak balik ke rumah kita. Okeylah tu kalau kita balik rumah pak mentua, kita boleh patah balik rumah kita. Tapi kalau kita balik kepada Allah, Allah Ta'ala benci. Kita tengok Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang lain, Allah Ta'ala bagi kasih sayang kepada orang lain, tiba-tiba kita habuk pun tidak ada. Tuan-tuan, waktu tu kita nak lari ke mana? Sebab tu benda makruh jangan anggap tak apa, tak dosa. Kita kena anggap Allah Ta'ala benci. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, satu lagi sebelum saya nak patah balik pergi kat jejaka handsome ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nak sebut bahawa apa yang kita buat di atas muka dunia ni, tuan-tuan, dia akan dipersoalkan di akhirat nanti. Sebab tu hidup kita jangan berpura-pura. Jangan berpura-pura. Tuan-tuan, ni dalam bulan Rejab ni satu peristiwa besar berlaku, Isra' dan Mi'raj. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, saban tahun kita dengar ceramah. Saban tahun Ustaz bercerita tentang apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, saban tahun kita dengar bagaimana orang dipotong lidahnya, jadi balik potong, jadi balik potong. Nabi tanya kepada Jibril alaihi salam, atas sebab apa kesalahan mereka diperlakukan begitu? Kata Nabi, mereka ni suka mengumpat. Tuan-tuan, setiap tahun kita dengar peringatan ni, dan setiap hari juga kita mengumpat. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni sedang mengumpat. Kata program dengan Syamsul, tak ada pun Syamsul. Ni mula-mula tadi, tuan-tuan. Ni mesti kita pernah tipu. Tuan-tuan, mengumpat tu. Kami tunggu orang lain, tiba-tiba yang munculnya orang lain. Ni dalam hati, tuan-tuan. Sebab tu tadi tak apa nak ramai duduk kat dalam, duduk kat luar. Bila Syamsul masuk, pakai ikut masuk belakang. Ngaju ni betul ke tidak ni? Kan dia nak suruh kita ramai-ramai, dia letak muka Syamsul. Empat, tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan, kita tak banyak berbicara. Lidah kita tak banyak berbicara. Walaupun Nabi sebut, Allah Ta'ala juga sebut bagaimana bahaya lidah. Lidah ni, tuan-tuan, walaupun tidak bertulang, tetapi dia boleh menyebabkan musnah seluruh anggota badan. Sebab lidah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tuan-tuan baca surah Yasin, tuan-tuan akan jumpa satu ayat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sambung. Lagi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni, tuan-tuan, surah ni boleh kata kita apa? Allah Ta'ala cerita apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat nanti kami kunci mulut manusia. Kunci mulut tadi nak cakap tak? Wa tukallimuna aydihim. Tangan manusia akan bercakap waktu tu. Tangan manusia akan bercakap, kaki akan jadi saksi. Hari ini, tuan-tuan, akhir zaman hari ini, tuan-tuan, orang tak banyak berbicara menggunakan lidah.
yang boleh mengeluarkan suara, tetapi orang berbicara menggunakan tangan walaupun tanpa kata-kata. Kita tengok dia diam je, tetapi dalam WhatsApp group dia paling banyak sekali respon. Pantang dapat benda kelebihan, dia dulu nak jadi orang yang pertama send kepada grup yang lain. Tuan-tuan, biar kita jadi orang yang silap tak hantar daripada kita jadi orang yang silap hantar. Biar kita jadi orang yang silap tak hantar daripada kita jadi orang yang hantar benda silap ataupun benda salah. Tuan-tuan faham ke tidak? Siapa dah berbeli? Biar kita jadi orang yang silap tak hantar daripada kita hantar benda yang silap. Dapat satu-satu benda, tuan-tuan. Kita pun baca, kita tengok, kita baca.